Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khutaya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khutaya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khutaya sama-sama Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khutaya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah semua minal Ya astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khutaya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khutaya Kami memohon ampun Tuhan penerima taubat Kami memohon ampun dari segala dosa Kami memohon ampun Tuhan penerima taubat Kami memohon ampun dari segala dosa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bersaksikan langit yang tidak bertiang, ya Allah, bersaksikan bumi yang tiada sempadan, ya Allah, Engkau izinkan kaki kami, ya Allah, Engkau mengizinkan kedua-dua tangan, dan Engkau mengizinkan panca indera kami, ya Allah, untuk berada dalam rumah-Mu, ya Allah. Kami masih ingat, ya Allah, seawal PKP 2020, hampir 5 bulan kami tak mampu menjejakkan kaki ke rumah-Mu. Sejarah hitam yang takkan mungkin berulang, dan sejarah hitam yang kamu kalau boleh, ya Allah, kami tak mau ulang sejarah itu. Dahi ini, ya Allah, 5 bulan merindui untuk sujud di atas sejadah masjid ini. 5 bulan lamanya, ya Allah, kami tidak menunaikan usolli fardul jum'ati rak'ataini. Kami merindui, ya Allah. Namun, ya Allah, segalanya telah berlalu. Masa berganti masa, ya Allah. 2 tahun telah berlalu, ya Allah. Kini Engkau telah merdekakan kami, ya Allah.
kami pernah terkurung, kaki kami terkurung dalam rumah, tak boleh nak main rumahmu, tak boleh nak bersolat jemaah, tak boleh nak bersalam, tak boleh nak menangis, tak boleh nak berqiyamul lail, tak boleh nak berkuliah. Kami rindu ya Allah. Maka malam ini ya Allah, setelah hampir 2 tahun 743 hari lamanya kami solat berjarak ya Allah, dan hampir 2 tahun lamanya ya Allah kaki kami terkurung, kaki kami terjajah dalam rumah kami ya Allah. Namun izin Engkau malam ini ya Allah, Engkau telah bebaskan kami ya Allah. Kebebasan dan kemerdekaan yang hakiki di saat kami mampu melorong dan mendorong hati dan kaki kami untuk sujud dan bersimpuh di dalam rumah-Mu yang maha mulia ini. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak pimpinan masjid, pimpinan majlis saudara Amir, Tuan Amir, nama pun Amir, maksud Amir pun memang pemimpin. InsyaAllah sesuai Allah meletakkan di posisi itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan pimpinan, tidak dilupakan pimpinan pengurusan pentadbiran, penjajahan, pemerintahan, penjagaan dan perlindungan, pengimarahan Rumah Allah Masjid Jami' Tasik Gelugur, yang kalau tak silap saya kurang lebih 1542 hari saya telah tidak menjejakkan kaki ke masjid ini untuk berkuliah. Ingatkan dia lupa dah kat bersama ni. Tu pun saya berganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, whatever comes from Allah is the best. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Apa jua yang datang daripada Allah is the best. Jangan pernah timbul sekali sesalan dan penyesalan apa yang Allah rancang. Walaupun kita tak suka dan kita tak selesa, itu pada nafsu dan percaturan manusia. Tetapi bila ia datang daripada Tuhan segala manusia dan dunia, pasti itu yang terbaik. Walaupun nafsu kita tidak suka dan selesa. Tuan-tuan, syukur Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan ayah-ayah. Sallallahu alaihi Muhammad, ibu-ibu yang di atas, okey ke? Duduk rakam apa? Kan duduk selfie gitu. Ayah-ayah, alhamdulillah malam ni kita ucapkan tahniah kepada pasukan lelaki yang telah berjaya menjuarai. Malam ni biasanya mak-mak yang menang, malam ni ayah-ayah menang. Mak-mak pergi mana habis malam ni. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih banyak tuan-tuan. Saya mewakili pihak Ustaz Jafri Al-Mahmudi, sallallahu alaihi Muhammad, mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan terus mengimarah dan juga menjadi mata rantai untuk mengimarahkan rumah ini. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, sebelum kita lanjutkan berbicara dan perkongsian kita malam ni, merdeka 65 tahun kita menjerit dan melaungkan kalimah merdeka. Sebagai mukadimahnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, antara Pulau Pinang, antara sumbangan dan antara air tangan orang Pulau Pinang tuan-tuan dalam 31 Ogos 1957, kalau tidak kerana asbab, tuan-tuan dengar ayat saya elok, kalau tidak kerana asbab sentuhan air tangan orang Penang, maka kemungkinan 31 Ogos 1957 mungkin kita masih belum mampu menikmati dan mencapai nikmat kemerdekaan. Kenapa? Allah izinkan orang Pulau Pinang, Syekh Abdullah Almarhum Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim, menjadi orang Pulau Pinang yang telah diizinkan Allah Azza wa Jal untuk memberi restu cadangan tarikh kepada almarhum Tunku Abdul Rahman pada 31 Ogos 1957. Akhirnya nikmat kemerdekaan dicapai seantero bumi Malaysia asbab daripada orang Penang. Jadi saya ucapkan tahniah kepada orang Pulau Pinang kerana orang Penang ada campur tangan Penang dalam kemerdekaan tanah Melayu. Walaupun tahniah saya ucapkan tuan-tuan, Allahumma Muhammad, apapun, dan juga kita ucapkan takziah kepada Pulau Pinang sebab baru ni kalah bola dengan JDT dalam saringan Piala Malaysia, Piala FA. Okey tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, insya-Allah. Tuan-tuan, dalam kita membicarakan tentang, kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, national ataupun kita kata kemerdekaan ataupun freedom, kebebasan.
Dalam Al-Quran, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada 3 surah dan 3 ayat dan 3 wahyu pertama Allah Azza wa Jalla. Kalau saya tanya tuan-tuan, can you tell me, can you inform me, can you say that? Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa dalam kalangan tuan-tuan boleh sebut kat saya 3 surah pertama, 3 wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan dia sangat relate pada tajuk kita malam ni, merdeka ke syurga. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab malam ni? Maka hadiahnya malam ni tom yam bersama Ustaz Manis depan tu. Boleh? Ha? Yang pertama kalau Iqra. 1. Yang kedua, kita berada dalam rancangan, Ustaz tanya, Ustaz jawab. InsyaAllah. Tak apa tuan-tuan, buat relax buat tak tahu. Tuan-tuan, wahyu pertama ketika mana Allah SWT Muhammad, Mekah dan Arab Quraisy, bumi yang ada Nabi, bumi yang ada tapak kaki Nabi ni dicemari dan dicalari. Permulaannya tuan-tuan ketika mana Nabi Ismail telah mengislamkan bumi Mekah. Mudar, Adnani, keturunan Ismail telah mengislamkan, telah memakmurkan bumi Mekah daripada sebarang penyembahan berhala. Bebas. Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bumi Mekah biwadin ghairi zar'in, antara negara pertama yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Tuan-tuan, dalam Quran dia ada beberapa negara yang Allah sebut dalam Quran. Antara negara yang pertama Makkah. Makkah dia ada 6 nama. Selain daripada Makkah, Bakah yang bermaksud tears, yang bermaksud crying, yang bermaksud tangisan, yang bermaksud air mata. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana bumi Mekah dipenuhi dan dicalari serta dicemari dengan kemusyrikan, kesyirikan, kejahilan, kesesatan, kebodohan, kegelapan, maka Allah lahirkan tuan-tuan ketika Nabi Allah ketika Nabi Allah Isa diangkat pada tanggal kurang lebih plus minus 33 Masihi, ataupun ada riwayat mengatakan 32 Masihi, sehinggalah Nabi lahir 570 Masihi. Daripada 33 Masihi nak pi ke 570 Masihi tuan-tuan, within that era, within that duration time, ketika itu bumi ni tak ada Nabi. 537 tahun bumi ini tidak ada Nabi. Tuan-tuan, ketika mana 537 tahun bumi tak ada Nabi, sekitar Kaabah penuh dengan 360 berhala. Lata, Uzza, Hubal, Manat. Kalau 537 tahun Nabi tak ada, sebelum Nabi Muhammad lahir, penuh dengan 360 berhala tuan-tuan. 537, tuan-tuan pegang ayat saya. Kalau 537 tahun bumi ni tidak ada Nabi, manusia boleh sesat membuat berhala 360 sekitar Kaabah. Tuan-tuan bayangkan berapa lama Nabi tinggalkan bumi ini. Nabi wafat pada tanggal 10 Hijrah. Sekarang dah berapa Hijrah tuan-tuan? 1440 berapa? 3. Bumi ini telah ditinggalkan oleh Rasulullah 1433 tahun. Ya Allah, berhala apa yang kita tengah bina? Ya Allah, kejahilan apa yang umat tengah buat? Kalau saya ulang tuan-tuan, 537 tahun bumi tak ada Nabi, 360 berhala. Orang Arab sembah berhala. Sekarang tuan-tuan, bukan 500 tahun, Nabi tinggal kita 1443 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila orang mudah bergaduh, orang mudah mengecam, orang mudah berkelahi, orang mudah bermusuh, tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, dengan Nabi sebut 73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan. Aku nak tengok Nabi kata apa ketika Nabi tinggal. Nabi tinggal kat kita, Islam bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Nabi tinggal dulu agama macam air ni, dia jernih.
Maksudnya apa? Kita nampak hati manusia jernih. Islam ni jernih. Tak ada keledak, tak ada pollution, tak ada pencemaran. Tetapi setelah 1443 tahun, ayat ni sampai kat kita tuan-tuan. Jadi apa? Ayat ni tak jadi macam ni. Dia keruh dengan keledak, dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan Mu'tazilah, dengan Qadariyah, dengan Batiniyah, dengan Fatimiyah. Nak cari hak solid, jernih macam Nabi tinggal itu tuan-tuan. That is our responsible. Itu tanggungjawab dan tugas kita. Sebab tu kita kena merdeka. Sebab umat sekarang, sallallahu alaihi Muhammad, diikat oleh jahiliah. Umat sekarang diikat oleh berhala. Kembali menyembah berhala. Cuma berhala tu tak macam Tok Kong. Kalau dulu Arab sembah Tok Kong, berhala. Tapi hari ni umat, masyarakat, kita sebut di bumi Malaysia khususnya, sedang menyembah berhala. Tapi berhala tu tak nampak. Berhala in terms of entertainment, berhala in terms of teknologi, berhala in terms of gadget, berhala in terms of music, berhala in terms of artis, berhala in terms of fashion, berhala in terms of concert. Billie Eilish. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah. Sebab tu tuan-tuan, ketika Namrud ketika melawan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim menentang Namrud. Tuan-tuan, ma makna Namrud? Apa maksud Namrud? Sebenarnya tajuk malam ni telah dijawab oleh Nabi Ibrahim. Tajuk kita malam ni, merdeka ke syurga, telah dijawab dan telah dibahas, telah dikupas oleh Nabi Allah Ibrahim dalam surah Al-Anbiya bermula ayat 52. Apa dalilnya tuan-tuan? Ketika Namrud ni bahasa Hebrew ataupun Ibrani yang bermaksud Nimrod. Nimrod daripada perkataan Marod. Marod menghasilkan perkataan riddah. Apa maksud riddah tuan-tuan? Riddah maksud apa? Anak-anak kita terketampat dalam tajuk silibus pendidikan Islam, terketampat ada tajuk perkara yang membatalkan iman adalah riddah. Riddah adalah berpaling dari Allah, dari masjid, dari agama, kembali menyembah apa? Menyembah berhala. Namrud tu daripada riddah menghasilkan Nimrod, Marod menghasilkan Nimrod, Nimrod menghasilkan Namrud. Maka Namrud itu adalah ikon murtad, ikon berpaling, ikon apa? Kita kata ikon jahil dan ikon sesat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi Ibrahim buat apa? Dia ambil belati dan dia pecahkan berhala-berhala kecil. Ketika Namrud mengasaskan the founder of the berhala pada zaman tu, Nabi Ibrahim kata apa? Wahai umat-umat sallallahu alaihi wasallam, Faddam Aram ni di mana? Di Iraq, tempat tinggal dan tempat lahir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Wahai umatku yang berada di selatan Iraq, aku tak sanggup melihat kalian menyembah banyak Tuhan. Maka Nabi Ibrahim telah memusnahkan satu persatu berhala. Apa poin yang Nabi Ibrahim nak beritahu kat kita? Dalam tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Anbiya yang saya katakan tadi tuan-tuan, cerita tentang dakwah Nabi Ibrahim nak bagi tahu bahawa umat akhir zaman nanti akan jadi macam umat pada zaman Namrud. Mereka akan kembali menyembah banyak Tuhan. Bila kita banyak Tuhan, nak main masjid sat orang tu kacau, nak main masjid sat hak ni kacau, banyak gangguan. So bila banyak gangguan menghasilkan perkataan fatanna ataupun fitan. Daripada perkataan fatanna dan fitan menghasilkan perkataan fitnah akhir zaman. Maksudnya tuan-tuan, kita nak pergi kuliah tak jadi, kita nak main masjid tak jadi, nak pakai subuh tak jadi, nak pakai tahajud tak jadi. Sebab apa? Benda-benda baik hak tak jadi ni tuan-tuan, yang tu yang sedang menarik kita. That is the meaning of berhala-berhala akhir zaman yang kita tak nampak, hidden. Masalah ada Muhammad. Tadi saya tanya tuan-tuan, 3 surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad pada awal kenabian dan awal nubuwah. Yang pertama Iqra.
Maksudnya apa? Merdekakan kebodohan kamu daripada baca. Ambil tahu Muhammad, Iqra Muhammad. La adri, Iqra Muhammad. Kali kedua Nabi kata la adri, aku tidak tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Wahai Muhammad, keluarkanlah dirimu dan juga umatmu daripada kejahilan, kesesatan, kebingungan. Baca, ambil tahu, ada kuliah, mai, share, subscribe, like, follow. Sebab apa? Sebab lawan kepada bodoh adalah tahu. Ambil tahu. Iqra. Yang pertama, bebaskan dirimu daripada kebodohan. Mai dengar, duduk dengan ustaz, duduk dengan malaikat, duduk dengan AJK masjid, duduk dengan orang-orang baik. Allah akan lepas dan Allah akan merdekakan hatimu daripada kegelapan dan kejahilan. Al-ilmu nurun. Satu. Yang kedua Allah kata, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang-orang yang lena. Hampa lena lagi. Palestin dah diserang. Hampa lena lagi. Imam Mahdi nak keluar dah. Hampa lena lagi. Dajjal on the way dah. Hampa lena lagi. Muslimin dan muslimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata kum fa'anzir, bangkit anak muda. Mana anak muda, mana. Dulu ketika mana Salahuddin Al-Ayyubi memerintah dan juga memenangkan Baitul Maqdis, belakang dia 250,000 semua anak muda. Ketika tentera Sultan Muhammad Al-Fatih, tentera Janissary pada tanggal 14 Mei 29 Mei 1453, di belakangnya 250,000 anak muda membebaskan Konstantin daripada Kristian dan juga penjajahan. Tapi hari ini mana anak muda? Mana anak muda? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, poin ni saya pernah sebut ketika program saya di penjara Riman, Penjara Jawi dan Pusat Serenti serta AADK. Habis program tuan-tuan Allah sallallahu alaihi wasallam, waktu nak balik tu, bila keluar nak pergi ke kereta, semua geng-geng Pusat Serenti bangkit. Ustaz, tunggu kat luar. Ustaz tunggu kat luar. Kami habis di sini ustaz. Kami akan cari ustaz. Saya kata, macam ni apa nak cari aku ni? Apa nak buat apa kat ustaz ke? Dah ustaz jangan risau. Kami nak follow kuliah ustaz. Sebab ustaz telah membangkitkan semangat anak muda. Sebab sejarah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan kita yang nak membangkitkan sejarah, ataupun kalau bukan kita yang nak buka balik sejarah, siapa lagi yang akan buka? Kalau bukan kita yang nak angkat sejarah, siapa lagi yang akan angkat? Kerisku mengilau, akulah yang digelar Mak Kilau. Itulah kata-kata Mak Kilau. Sebenarnya betul. Maka yang kedua Allah kata, untuk membebaskan diri kamu, kamu kena yang pertama ambil tahu. Lepas hang dah tahu dah, yang kedua Allah kata sallallahu alaihi wasallam, dakwah. Ajak. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Hang terang, bukan hang serang. Hang pujuk, bukan hang kutuk. Hang puji, bukan hang keji. Hang tatang, bukan hang ancam. Itu konsep dakwah. Tapi hari ini kita terbalik. Serang dulu. Kalau sayang. Apa pun serang dulu. Apa pun kecam dulu. Apa pun kutuk dulu. Yang tu dulu. Sebenarnya kita sekarang berada sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, kenapa dalam hadis akhir zaman Nabi sebut Imam Mahdi, sebelum munculnya Dajjal, Imam Mahdi akan membebaskan Konstantinopel. Sedangkan Sultan Muhammad Al-Fatih telah membebaskan Konstantinopel. Tapi kenapa Nabi kata Al-Mahdi akan kembali membebaskan Konstantinopel? Maksudnya tuan-tuan, Istanbul yang ada hari ini telah menjadi kembali Konstantinopel. Apa poin dia tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tanah Melayu, bumi akhir zaman kita sekarang, walaupun Portugis dah tak ada, Belanda dah tak ada, British dah tak ada, Japan dah tak ada, tetapi sebenarnya nilai ke-Japanan, nilai ke-Britishan, nilai ke-Portugisan, nilai ke-Belandaan sedang bersama dengan kita. Ini hakikat yang tuan-tuan kita tak boleh nak nafikan.
Mungkin saya pernah sebut sallallahu alaihi Muhammad, contoh perkataan bandera, sekolah, kareta, mantega. Ini semua perkataan Portugis, bukan perkataan Melayu. Sebab tu Portugis meninggalkan, dia serah baton kat Belanda, kan? Kita meninggalkan tanah Melayu, tapi sebenarnya jasad kita tinggal. Ruh dan sistem pendidikan akan sebati dengan tanah Melayu. Betul tak tuan-tuan? Sampailah kita guna sistem. Contoh, mungkin saya pernah sebut Persatuan St. John's. Sampai sekarang itu adalah tinggalan Portugis. Kenapa kita masih mesti angkat sallallahu alaihi Muhammad? Tuan-tuan, ibu dan ayah, dua. Maka ajak, seru, bina circle dakwah. Dua. Yang ketiga Allah kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang lena. Allah menggunakan perkataan lena. Zammil. Orang yang berselimut, orang yang lena. Kenapa Allah menggunakan itu, tuan-tuan? Tafsir mengatakan bahawa kita tengah lena. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kan kita pernah dengar ayat kan, manusia bila dia hidup dia lena, tetapi bila dia mati baru dia sedap, dia terjaga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu dan ayah Allah sallallahu alaihi wasallam, saya sedang berkata-kata pada diri saya sebenarnya. Dan orang pertama yang sedang dinasihati dengan kata-kata saya adalah diri saya sendiri. So, sama-sama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Walaupun saya sedang merenung tuan-tuan, tapi renungan itu sebenarnya berbalik pada diri saya. So actually I am advising myself and my heart. Tuan-tuan, ibu dan ayah Allahumma salli alaihi Muhammad. Okey, tuan-tuan, nak membicarakan lagi memerdekakan kepada syurga ni. Kenapa Allahumma salli alaihi Muhammad, tuan-tuan? Dalam kitab Tarbiyah yang pernah ditulis oleh almarhum Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, dia pernah menukilkan di bahagian, tuan-tuan, di bahagian mukadimah kitab pendidikan umat. Dia kata apa, tuan-tuan? Allahumma salli alaihi Muhammad. Kehidupan kita ni sebenarnya adalah untuk menunggu mati. Tujuan kita ni, Allah kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, adik-adik sambung, ayyukum ahsanu amala. Habiskan ayat tu. Siapa boleh sambung, hadiah hanya boleh jadi menantu ustaz kahwin free. Tak mau. Hampa dapat buat mentua segak macam ni pun tak mau. Jual mahal betul lah kasih gelugak ni. Tak mau sudah. Wa huwal azizul ghafur. Tuan-tuan, ibu dan ayah, muslimin dan muslimat rahimahullah. Kat mana tadi? Ketika mana Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah menyebut tujuan kehidupan dan kematian. Allah kata, I just want to test you, among you, dalam kalangan kita, ayyukum ahsan, siapa yang paling baik amalan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Merdeka ni maksud dalam kalangan kita, siapa yang betul-betul boleh melepaskan dunia, boleh meninggalkan dunia every on time, ataupun kita kata every time. Siapa yang dalam hatinya, termasuk saya yang sedang berkata-kata, orang yang bersedia untuk melepaskan dunia bila-bila masa sahaja. That is the meaning of surah Al-Mulk. Aku nak uji dalam kalangan hampa ni, siapa yang betul-betul boleh tinggalkan rumah, tinggalkan orang rumah, tinggalkan harta. Sebab tu tuan-tuan, disebut dalam tafsir, cerita tentang kenapa Allah buat haji, wa atimul hajj wal umrah lillah, antara rukun Islam terakhir. Sebenarnya itulah latihan akhir zaman kita. Tinggalkan segala-galanya, sehingga kami minta maaf cakap, seluar dalam hampa pun hampa kena tinggal. Kenapa kain ihram? Kenapa kita pakai ketika mengerjakan umrah, tuan-tuan? Kita tidak boleh dibenarkan memakai spender, seluar dalam. Sebab apa, tuan-tuan? Ini bukan cerita lucah, ini bukan cerita censored. Seluar dalam tu perlambangan. Lambang apa? Lambang benda yang paling berat kita nak tinggal. Benda yang paling dekat dengan kita. Betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan malam ni pakai tak? Pakai tak pakai? Sallallahu alaihi wasallam.
Kalau orang yang dalam kajian, orang yang 6 series ke atas biasanya tak pakai. Senang ustaz, nak pergi bilik ayak, angkat tu kira dia selalu. Nak kena londeh, nak kena angkat, payah. Nak kena pakai balik, tersangkut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah. Ia nak bagi tahu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, Syekh almarhum Syekh Ramadan Al-Buti kata apa? Sebenarnya Allah buat kehidupan kita ni hanya untuk you are waiting for the death. Kamu sedang menunggu mati. Tapi bila tak mau bagi boring menunggu kematian, Allah hias annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa khufrat. Allah kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, kehidupan ini adalah annamal hayatad dunya la'ibun, tempat permainan, wazina, la'ibun walahun, tempat yang mudah kamu lalai. Manusia dia tak boleh ada segalanya. Manusia dia tak boleh selesa. Kita ni tuan-tuan, kelemahan manusia tak boleh ada segala-galanya, tak boleh selesa. Kalau kita terlalu selesa dan ada segala-galanya, kita akan mudah lupa. Ini memang penyakit orang manusia. Tuan-tuan pernah perasan tak? Tuan-tuan pernah jalan kan? Kita pergi, ini hanya satu, kita kata, satu ayat motivasi lah. Mungkin tuan-tuan boleh ambil. Sallallahu alaihi wasallam. Kita bila jalan kaki ataupun kita drive, kita akan nampak biasanya motor-motor tersadai di kedai motor. Betul? Itu menandakan bahawa motor tu rosak, perlu di-repair. Dan kadang-kadang bila kita nak beli phone, kita nampak di kedai handset ada phone-phone yang tersadai. 2. Yang ketiga, bila kita nak pergi beli komputer ataupun PC laptop, kita akan nampak di bahagian kita kata repair, akan ada CPU yang tersadai, yang sedang di-repair. Kita kata banyaknya CPU ni rosak, banyaknya phone ni nak kena repair. Banyaknya motor-motor yang nak kena repair tersadai kat kedai motor tepi jalan. Betul tak tuan-tuan? Tapi tuan-tuan pernah nampak tak manusia tersadai di masjid? Sedangkan dalam banyak-banyak makhluk, antara motor, antara phone, antara CPU, antara komputer tuan-tuan, benda yang paling rosak adalah manusia, yang paling ramai. Tapi benda hak paling ramai rosak ni paling tak ada di masjid. Sedangkan masjid itu tempat, kita kata apa? Untuk memperbaiki kerosakan sistem akhirat. Tuan-tuan main ni sebab apa? Sebab kita nak memperbaiki sistem akhirat kita yang dysfunctional. Apa maksud dysfunctional? Tak berfungsi. Tengok Quran tak rasa nak baca. Tengok tabung tak rasa nak sedekah. Tengok sejadah tak rasa nak sujud. Tengok ustaz tak rasa nak ajak makan. Contoh. Nak abang tak makan lagi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tadi Ustaz Jafri telefon saya duk time motor. Jadi merempit sikit malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Nak bagi tahu tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, maka Allah buat kehidupan ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Saya ulang balik, kita manusia yang paling ramai rosak, tetapi paling ramai tak ada kat masjid tempat untuk memperbaiki kerosakan hati. Tuan-tuan faham tak ayat saya? Sedangkan tuan-tuan, phone rosak, hantar kedai phone, kedai motor rosak, hantar bengkel, manusia rosak, hantar balik rumah Allah. So sekarang tuan-tuan sedang di-repair. Masalah Nabi Muhammad, tuan-tuan, skru-skru dan komponen part-part hati tuan-tuan sedang di-repair balik. Mudah-mudahan saat lagi kita solat sama-sama, bila dahi tuan-tuan kena di atas sejadah, mudah-mudahan ada air mata yang menitis. Tanda hati tuan-tuan berjaya di RNR, repair, rehat dan rawat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimahullah sallallahu alaihi Muhammad. Okey, merdeka ke syurga. Tadi Syekh almarhum Syekh Ramadan Al-Buti kata apa? Bila Allah buat dunia ni, ada lagu, ada artis, ada hiburan, ada phone, ada gadget. Bila ada kenderaan, ada pasangan, ada rumah, ada tangga, ada anak-anak. Rupanya tuan-tuan, bila Allah hias bumi ni supaya kita tak boring. Bayangkan dunia tak ada apa, hanya tunggu tarikh kematian. Boring tak?
boring, bosan. Tuan-tuan nak faham maksud bosan ni, kalau kita kena admit 3 hari tu nasib baik TV boleh tengok, nasib baik ada internet. Bayangkan TV tak ada, wifi tak ada, sallallahu alaihi Muhammad, kredit phone pun tak ada, internet, data pun tak ada. 3 hari rasa macam 3 bulan. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu orang kata zaman Dajjal, sallallahu alaihi Muhammad, Dajjal kata apa? Nak kalahkan geng-geng tanah Melayu Malaysia ni, hampa tak payah pergi serang, tak payah pergi tucuk, pergi tembak, tak payah. Geng-geng depa ni hampa tutup wifi ya, mati terus. Dajjal kata pok-pok ni tutup wifi ya, aku tak keluar lagi pun. Dajjal kata terak habis dah. Aku baru on the way nak pakai baju, nak pakai spender, baru nak main, nak pergi, buat fitnah akhir zaman ni. Dajjal kata baru duk siap. Terak habis dah. Subuh pukul 3, pukul 8, Zuhur pukul 4, Asar pukul 6.30. Terak habis pok-pok ni. Macam mana ni? Aku tak keluar lagi, fitnah aku mana keluar lagi ni? Aku tak sampai lagi depa terak, macam mana aku nak? You get what I mean, tuan-tuan? So tolong bangun, bangkit. Qumil laila illa qalila. Maka ayat yang ketiga, surah yang ketiga, Allah kata, bangkit cari aku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam surah Al-Fajr Allah kata, wahai jiwa-jiwa yang tenang, aku tahu kamu ada masalah harta, masalah takhta, masalah wanita, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, jawatan di dunia. Aku tahu hampa ada masalah kan? Hampa tak cukup duit kan? Hampa banyak hutang kan? Hampa ada orang buat khianat kan? Hampa ada masalah kan? Pasal apa tak mengadu ke aku? Kenapa tak mai? Irji'i, Allah kata, merdekakan, lepaskan duniamu, tinggalkan duniamu. Maka merdeka maksudnya apa? Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf. Ataupun ejaan Rumi, ejaan Jawi sebelum ni, Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Kita boleh ambil maksudnya meletakkan hati, meletakkan Rasul di hati, yakin kepada Allah. That's the meaning of merdeka. Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, Alif. Ataupun Mim, Ra, Dal, Ya, Kaf, meletakkan Rasul di hati betul-betul ni. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah kata, jika kamu nak sampai ke jalan aku, maka fattabi'uni, ikut nabiku. Letak hatimu pada Rasul, dan letak Rasul di hatimu. Tuan-tuan, saya kalau bawa jemaah umrah, bila sampai ziarah luar di Madinah, ini menjadi kebiasaan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai di Madinah, saya tak tahu, setiap mutawif dia ada kaedah dan cara dia. Tapi kalau style saya, sampai di Madinah, tuan-tuan nak buat apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sampai Madinah, buat for the first timer, tuan-tuan nak buat apa, tuan-tuan? Ni yang untuk yang tak sampai umrah, yang tak pernah sampai haji ni, tuan-tuan nak buat apa? Kalau saya tanya, benda pertama yang tuan-tuan nak buat bila pijak kaki Madinah, jawapan dia Sallallahu alaihi Muhammad, jawapan dia adalah pergi minta maaf dekat Rasul. Saya pegang tangan pakcik ni, jemaah Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kita dulu kan, sebelum masuk ziarah dalam tu, sebab nak masuk Raudhah tu cerita lain. Yang tu biasanya hari kedua tu baru kita masuk. Ini sebagai simbolik, sebagai tanda adab masuk kawasan Nabi. Apa nak buat? Duduk dekat di luar ziarah luar, tak masuk dalam ni. Berdepan dengan Qubatul Hadarah, kubah hijau tu. Masuk, pandang tuan-tuan, di situ ada Rasulullah walaupun kita ziarah daripada luar. Angkat tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Kami minta maaf, kami tak jaga rumahmu, kami tak jaga rumah yang kau wariskan, kami tak jaga kitab yang kau tinggalkan, kami tak jaga asatizah dan ulama yang kau tinggalkan, kami tak jaga agama yang kau wasiatkan ya Rasulullah. Minta maaf ya Rasulullah. Minta maaf ke Rasulullah. Nabi telah susah payah, Nabi memerdekakan Mekah daripada berhala.
Pi Madinah tuan-tuan, 53 tahun duduk di Mekah, tak berjaya merdeka. Ingat senang nak merdeka ni bukan senang. 53 tahun Nabi duduk di Mekah, tak berjaya merdeka. Pi pula pindah ke Madinah tuan-tuan. Berapa tahun? 8 tahun. Pada usia Nabi 61 tahun tuan-tuan, baru patah balik bersama dengan segerombolan 10,000 tentera ashab, tentera sahabat-sahabat, barulah merdeka. 61 tahun Nabi berjuang, baru berjaya melepaskan Makkah dan Kaabah daripada 360 sembahan berhala. Dengan air mata, darah, jalan kaki, naik unta, dijeruk leher, dibaling batu. Muslimin dan muslimat rahmatullah, kita keluar Islam. Kita buat apa tuan-tuan? Ni saya tanya saya tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan tapi sebenarnya saya tanya saya. Tuan-tuan buat apa untuk agama Nabi? Tuan-tuan buat apa tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya walaupun orang panggil ustaz, saya rasa ya Allah, aku tak buat apa pun. Saya rasa saya tak buat apa pada agama ni. Tiba-tiba muka tak malu nak minta syafaat Nabi. Hang buat apa bro? Apa sumbangan kamu? Jangan tanya apa yang masjid bagi, tapi tanya hang bagi apa kat masjid. Jangan tanya yang apa yang AJK buat, tapi hang buat apa kat AJK. Jangan tanya apa yang mak ayah bagi, tapi tanya hang bagi apa, cik buat apa kat mak ayah, cik bagi apa kat mak ayah. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ibu dan ayah. Maka merdeka kita malam ni adalah sebab hati saya dan hati tuan-tuan, kita semua tuan-tuan, saya mengaku masih berat. Sebab tu Nabi Ibrahim, Allah suruh sembelih adbahuk. Bukan suruh pergi bunuh anak, tapi simbolik dia sembelih dunia hang tu. Kedekut, sombong, dengki, tak puas hati, suka kecam orang, kata ke orang, komen benda hang tak tahu, hang benda tu hang kena tinggal, sembelih. Sallallahu alaihi wasallam. So tuan-tuan, kita ni nak kena sembelih. Tapi saya ucapkan tahniah tuan-tuan, bila mai kita duduk Allahumma salli alaihi wasallam, kita duduk lebih kurang hampir 1 jam 40 minit dalam masjid. Tuan-tuan dah berjaya menyembelih keduniaan dan keselesaan tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan mai, tuan-tuan tak duduk di rumah. Waktu ni kalau tuan-tuan tak mai, tuan-tuan buat apa? Tengah lena, tu ya? Tengah layan terpaling juara. Sallallahu alaihi wasallam. Tengah layan benda yang tak apa-apa. Tapi bila tuan-tuan mai, Allah sedang mengisi topak akhirat tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan mai tengok, alah ustaz mana? Oh nak Ustaz Jafri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali kata apa? Jangan melihat siapa yang memperkatakan, tapi lihatlah apa yang diperkatakan. Kadang-kadang orang yang kita tak kenal tuan-tuan, duduk tepi kampung, dia sebut sekali ayat mata menitis. Jangan melihat kepada kemasyhuran dan kepopularan seseorang baru nak main kuliah. Ini pun penyakit tuan-tuan. Hanya agama ni boleh dibeli dengan wang ringgit. Kita memilih meletakkan agama tu ada nilai komersial. Ini pesan pada diri saya. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustaz pun sama juga, peringatan. Bayar murah tak main, bayar mahal main. Pedia. Bagi saya that is not dakwah. Jangan meletakkan agama ni satu benda yang disetarakan dengan komersial. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pesanan untuk semua asatizah dan diri saya tuan-tuan. Dia konsep dakwah ni mudah dia. Benda ni kan kadang Ustaz Syamsuri pun sebut benda ni. Dia nak faham mudah je. Bagi saya, ni pegangan saya. Tak tahulah kalau tuan-tuan setuju ataupun tidak. Penceramah ataupun ustaz jangan demand. Penganjur masjid jangan berkira. Pegang yang tu kan. Dua-dua pakat jaga posisi masing-masing, insya-Allah akan jumpa keikhlasan dalam agama. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, kembali kepada perbincangan untuk 15 minit, 10 minit yang terakhir tuan-tuan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa maksud merdeka tuan-tuan? Meletakkan Rasul di hati, mim ra dal ya kaf ataupun ya kaf alif, yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, siapa yang pernah melihat syurga? Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau tuan-tuan boleh jawab, sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya siapa makhluk yang pernah tengok syurga? Jawapannya kita sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma syurga yang Allah perlihatkan kepada kita, syurga yang berbentuk, yang kita kata yang berbentuk
komponen syurga ataupun hanya sebahagian daripada syurga, bukan yang syurga yang hak betul-betul. Apa syurga yang dah ada dalam hidup kita? Sahabat baik, jiran yang baik, pengurusi jawatan kuasa masjid yang baik, itu semua syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat seulang balik, teman-teman yang baik, yang boleh share, yang boleh ajak buat kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Tok-tok guru, alim ulama, asatizah yang duduk keliling kelalang kita, itulah syurga kita. Maka tolong jangan abaikan, pegang genggam tangan dia. Sebab setiap dari kita ada syafaat yang boleh tarik tangan kawan dia masuk syurga. Tuan-tuan pun pernah dengar Allahumma salli alaihi Muhammad dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dia kata apa? Ketika kita semua ni duduk dalam syurga, Allahumma salli alaihi Muhammad, udkhuluha bisalamin aminin. Bila seorang dah habis, tuan-tuan, dah habis checkpoint daripada padang mahsyar pi ke titian semualah, neraca hisab pi sampai titian sirat, habis masuk syurga. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah seru kepada ahli syurga, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian dengan penuh aminin, dengan penuh aman, dengan penuh damai, selamat, dengan penuh keimanan. Aminin. Tiba-tiba tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, ketika itu dengan penuh kasih, tuan-tuan pandanglah kanan, pandang kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tuan-tuan cari balik orang. Siapa yang duduk sebelah tuan-tuan malam ni? Ingat tuan-tuan, esok di padang mahsyar, ya Allah, abang ni saya ingat dulu, ya Allah, ketika ustaz kuliah, air mata menitis, ya Allah, air mata menitis di pipinya, tapi saya tak mampu nak buat macam abang tu. Saya rasa, ya Allah, dia akan lebih layak masuk surga. Ya Allah, tolong bukakan pintu abang ni, ya Allah, yang pakai baju merah ni, dia akan tarik tangan saya. Tapi ya Allah, andai kata saya yang diizinkan oleh engkau, ya Allah, untuk masuk surga dulu, saya sumpah, ya Allah, saya janji, ya Allah, abang sebelah ni orang pertama yang saya akan tarik dia. Maka tuan-tuan tengok kiri kanan, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, tuan-tuan cam, tuan-tuan masuk dalam rakaman memori kita. Ya Allah, esok-esok abang hak baju kuning ni, dia yang akan saya tarik. Saya akan ingat, ya Allah, dulu di dunia dia main, dia duduk sebelah saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan muslimin dia bersemak, rahmakumullah. Cerita bab syurga ni saya teringat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang bekas mantan pengarah JPN, bekas bos saya lah, dapat baru pencen, orang boleh pulau. Sallallahu alaihi wasallam. Takdir Allah, tuan-tuan, ayahnya sakit sebelum PKP 2019. Jadi dia sebut, ustaz, ayah ni macam tak apa nak larat, tu ustaz nak main tengok boleh ya? Kan lama tak jumpa ayah, macam rapat juga dengan ayah dia. Mantan pengarah, tuan-tuan, bukan yang calang-calang. Jadi saya pun pergi sampai tengok ayahnya, depa baru keluar toilet. Sallallahu alaihi Muhammad, tapi nampak macam tak larat jalan dah. Anak-anak angkat ayah ni, angkat letak atas, direbahkan di atas katil. Saya panggil pakcik, kenal tak saya? Nak bercakap juga tapi dah tak mampu. Tak apa pakcik, pakcik rehat. Bila dibaringkan, tuan-tuan, rasanya tak sampai 2 minit. Sallallahu alaihi Muhammad, saya pegang tangan dia, usap, nampak dah nafas tercungap-cungap. Anak-anak semua dah masuk, cucu-cucu pun tak ada yang tak masuk lagi. Dia duduk main kat luar ni. Sebab tadi nampak waktu keluar toilet tadi, nampak muka tu ceria dan jernih pakcik tadi. Ketika, tuan-tuan, Allah izin, muslimin dan muslimat rahimahullah, bila saya merapati dan mendekati, tengok makin lama keadaan dan kondisi pakcik ni makin menurun. Sehinggalah saya letak, ustaz, mantan pengarah ni sebut, ustaz tolong tengok ustaz. Saya pun tak pun nak reti juga. Jadi saya masukkan tangan saya riba pakcik ni. Di saat anak-anak dia keliling kelalang kita. Bila saya riba, tuan-tuan, saya panggil pakcik, dia dah tak ada interaksi dengan saya. Badan dia semakin sejuk. Dan ketika saya masukkan tangan di belakang ni, tuan-tuan, saya dapat rasakan memang dah jatuh. Tulang belulang ni memang dah jatuh rapat. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tak berani nak mengesahkan. Bila semua anak pakai teriak dah, saya kata minta telefon doktor lah. Doktor mengesahkan. Sebelum jatuh tu, tuan-tuan, saya pegang, saya ingat, saya lafazkan pakcik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di telinga dia pelan-pelan, la ilaha illallah.
Dan saya dapat dengar perkataan dia pelan-pelan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dan saya tak pasti berapa kali dia sebut dan bila kali takhir yang dia sebut. Dan ringkaskan cerita, bila Dr. Mai maka disahkan Pak Cik tadi masih dalam ribaan saya. Poin yang saya nak share dengan tuan-tuan, ketika Pak Cik tu sakit yang dia lama pun saya tak jumpa dia, dan anak-anak dia semua kerja hebat-hebat, tiba-tiba Allah takdirkan Pak Cik yang tak ada darah, yang tak ada kaitan darah dengan saya, tiba-tiba menghembuskan nafas terakhir di atas ribaan saya. Sedangkan anak-anak saya pun tak pernah, adik-beradik saya meninggal atas riba saya sampai hari ni. Tak pernah. Adik-beradik meninggal itu biasalah, tapi meninggal atas riba, kita riba ni tak pernah. Maksudnya apa tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad nak beritahu kita ni, setiap orang mukmin ni nilai dia mahal. Dan sebab tu saya kata, kemungkinan orang sebelah tuan-tuan dia yang akan memandikan jasad dan dia yang akan hantar tuan-tuan ke pusara. Kalau semua orang pegang dan faham ayat ni, kenapa mesti bertelagah? Kenapa mesti berbalah? Orang hang kecap, orang tu yang akan mandikan jenazah hang. Ustaz yang hang duk kata, ustaz tu yang akan pitaukinkan hang. Kenapa kita tak boleh ambil nilai ni tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila tajuk memerdekakan diri kembali ke syurga, kita orang bukan orang dunia. Siapa mak-mak ayah yang pernah sebut ke anak dia, abang tahu tak? Abang ni orang syurga tau. Orang syurga tak cakap lebih kurang dengan mak dia. Orang syurga bila keluar nak pergi sekolah, dia peluk, dia cium tangan ayah dia. Orang syurga sebelum lena dia ambil wudu. Orang syurga dia tak kata sebarangan dekat orang. Mak ayah kena sebut pada anak-anak, abang, alung, angah, cik ni orang syurga. Sebab tu tajuk kita malam ni mesti memerdekakan kembali ke syurga. Sebab kita orang syurga. This is not our place. This is not our hometown. Ni bukan tempat kita. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya singgahan cuma untuk kembali ke syurga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu bila Allah sebut tadi sifat-sifat dunia, tadi saya sebut pada awal tadi, bila Allah buat perhiasan, bila Allah buat teknologi, Allah buat dunia ni macam-macam, tiba-tiba sangkut dengan phone, sangkut dengan perempuan, sangkut dengan harta, sangkut dengan barang kemas, sangkut dengan TV, sangkut dengan bola, sangkut dengan segala mak nenek, semua sangkut. Bila sangkut ni menyebabkan tu yang masjid tak nampak muka. Banyak checkpoint. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, merdeka adalah setiap hari merdeka. Bila Allah sebut hayya 'alas salah, setiap pagi Allah memanggil kita. Berapa orang yang boleh meninggalkan selimut dan boleh meninggalkan tempat tidur? Orang macam ni layak pegang bendera yang pi berarak sambut merdeka. Orang macam ni layak. Kadang tuan-tuan, satu muhasabah untuk saya lah. Yang geng-geng perarakan maulid, perarakan mahijrah, perarakan merdeka ni yang pegang bendera bagai tu, tanya dia, sallallahu alaihi Muhammad, abang, tadi bangkit subuh orang. Hak pegang bendera, hak semangat merdeka, merdeka. Yang semangat tu 7:30 subuh, pukul 8 subuh. Macam mana nak merdeka? Tuan-tuan setuju dengan saya? So syarat nak sambut merdeka, hak merdekakan subuh dulu. Syarat nak pergi berarakan maulid dan sebagainya bukan tak boleh, tapi merdekakan dulu. Benda pertama yang paling basic, usalli fardhu subhi rak'atain. Sebab tu kenapa Allah mensyariatkan solat subuh di awal pagi? Sebab bila kita tidur semalam tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, kita dah terputus hubungan dengan Allah. Zikir dah tak ada, ngaji dah tak ada, wuduk dah terbatal. Kita dah terputus hubungan. Bila terputus hubungan, jadilah seperti MH370 yang tak tahu ke mana, tak dapat nak diselamatkan. Jangan sampai radar kita tak dapat dikesan oleh malaikat penjaga radar syurga. Sebab kita tak ada talian hayat. Kita tak sambung hubungan dengan Allah. Hablum minallah tak ada. Tuan-tuan, yang terakhirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cerita tentang memerdekakan kita. Saya bawa satu kisah lah mungkin sebagai pengajaran dan pelajaran untuk kita pada tahun 2019 atau 2018.
Saya yakin tuan-tuan ingat dan mungkin saya sebut kembali kisah ni. Di Sungai Jong ke Sungai Udang di Selangor, ada kisah seekor babi masuk masjid dan ditembak. Tuan-tuan ingat di Selangor? Kan? Apa kisah dia tuan-tuan? Babi ditembak dalam masjid dan dia mati dalam masjid. Padahal babi tu dia nak jumpa pengurusi AJK masjid, nak pergi kad kenduri, anak dia kahwin. Nak jemput AJK, minta sila rumah saya ni 31 hari bulan ni anak menikah. Tak dan serah kad kenduri, dia tembak babi tu. Babi sungguh. Babi tu babi semua pak-pak ni hitam-hitam laku babi. Nampak macam kisah tu ada sallallahu alaihi wasallam macam tak ada nilai. Tapi tuan-tuan, sehina-hina babi, dia mai ke dalam masjid sebelum mati dan dia mati dalam masjid. Tidak tuan-tuan? Dan ada orang sampai mati tak pijak dan tak kenal masjid, apatah lagi AJK masjid. Soalan saya, siapa lagi babi? Bunyi kasar kan? Bunyi kasar tapi that is the reality. Aku babi, aku sebelum aku mati, aku kenal masjid, aku kenal AJK masjid dan aku mati dalam masjid. Mudah-mudahan husnul khatimah bagi dia. Tapi kita tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tak tahu lagi nak mati kat mana. Sekurang-kurangnya tu benda haram tu. Benda haram mati dalam masjid. Kita hak halal ni pun ada bahasa kemas, bahasa alim, bahasa bagus ni tak tahu mati di mana. Jadi belajarlah daripada binatang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, jadi saya rasa cukuplah kot sekadar itu. Nama pun ganti ya. Saya sedar diri. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pohonkan kemaafan andainya ada kata-kata dan perkongsian saya yang tak kena di mana-mana. Saya hanya tadi bila Ustaz Jafri telefon atas motor, saya tak plan apa pun. Okey? Saya kata, ya Allah, saya tak prepare apa malam ni, saya hanya keluarkan apa yang Allah ilhamkan kepada saya. Jadi kira kuliah impromptu. Jadi I'm trying to deliver from my heart, mudah-mudahan sampai kepada hati tuan-tuan. InsyaAllah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebagai penutup, saya teringat last khutbah saya dua minggu lepas di Masjid Al-Majaya. Habis semayang tuan-tuan, ada seorang abang Bangladesh. Dia tunggu saya. Sallallahu alaihi Muhammad, saya nak keluar, nampak dia mai. Dia tengok kiri kanan, dia segan. Dia mai, dia salam, dia peluk. Dia kata inilah kali pertama dia menitiskan air mata dengan khutbah. Dia kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, dia rasa saya nak tinggalkan kerja saya nak tinggalkan dunia ni, saya rasa saya nak duduk kat masjid je. Dia boleh sebut macam tu tuan-tuan. Saya tak tahu apa yang dia rasa. Dan saya pun, khutbah ni kadang kita tak pakai teks. Kita pun, bila orang minta teks, memang tak ada teks. Kan? Melainkan orang rakam, kena teks balik. Kalau orang ada saya pun tak tahu apa kata-kata yang boleh menjentuh dan menjentik hati dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi Allah pilih dia. Dan poin yang saya nak sebut, dia kata, saya hari ni Ustaz, saya rasa macam hari paling bahagia, hari syurga saya, dan saya dalam bentuk teriak ni, saya rasa saya nak tinggalkan dunia, saya nak tinggalkan kerja ni Ustaz. Maksudnya apa? Itulah bagi saya, dia dah capai nikmat kemerdekaan hati dia. Bila dunia tidak diletakkan di hati, tapi dipindahkan ke jarinya, sebaliknya akhirat daripada jari dipindahkan ke hatinya. Maka kesimpulannya, kemerdekaan adalah memindahkan dunia dari hati ke jari untuk bersedia dilepaskan bila-bila masa, dan meletakkan akhirat dari jari ke hati, kekal abadi selamanya. Mohon maaf andainya ada kata-kata kekurangan di mana-mana. Aqul qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.